Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar Bahasa Melayu tahun 6 berdasarkan buku teks muka surat 173, mengulas ulasan menggunakan ayat yang gramatis. Tajuk, susah dahulu, senang kemudian. Amar, dengarlah cerita ayah ini sebagai teladan, pesan Encik Zakaria. Pada suatu hari, tak kala Ragupati asyik mendengar lagu klasik melalui saluran radio klasik, tiba-tiba dia tertarik akan satu iklan. Penyampai radio itu telah memberitahu bahawa satu kursus khas akan diadakan oleh pihak Jabatan Pertanian. Maklumat itu terngiang-ngiang di telinganya sehingga dia terlelap di sofa usangnya. Keesokan harinya, dia mengikuti kursus menternak lebah dengan berbekalkan tanah sekangkang kera pemberian ayahnya dan tulang 4 keratnya. Dia mula menternak lebah jenis Trigona. Lebah ini juga dikenali sebagai lebah kelulut yang tidak bersengat serta tidak berbahaya kepada manusia. Rugupati menyediakan 700 kotak untuk dijadikan sarang kelulut. Dia juga menanam pelbagai jenis tumbuhan yang mengeluarkan nektar di tanahnya. Nektar itu penting untuk kelulut menyedutnya bagi menghasilkan madu. Kini dia berjaya menuai hasil kerana kelulutnya dapat mengeluarkan madu sebanyak 200 hingga 600 gram pada musim biasa dan 800 gram hingga 1,8 kilogram pada musim bunga. Harga pasaran runcit madu kelulut ialah RM240 sekilogram. Harganya 3 kali ganda lebih mahal daripada madu lebah biasa. Hasilnya, Ragupati memperoleh pendapatan antara RM4,000 hingga RM5,000 sebulan. Amar, ulaskan perwatakan Ragupati dan keistimewaan kelulut itu, minta ayah Amar. Ayah Encik Ragupati seorang ulas Amar. Okey. Berdasarkan teks ini, marilah kita sama-sama membuat 2 tugasan. Okey, ulaskan perwatakan Encik Ragupati dan keistimewaan kelulut itu. Okey, baiklah murid. Seterusnya, cikgu harap berdasarkan teks tadi kamu faham apa yang ingin disampaikan. Okey. Seterusnya. Okey, apa yang perlu kita buat? Ulaskan perwatakan Encik Ragupati. 2, ulaskan keistimewaan kelulut itu. Okey, kita pergi kepada teks tadi. Okey, kita perhatikan. Okey, berdasarkan perenggan yang pertama yang kita baca tadi. Okey, kalau kamu lihat di sini, ceritanya kan bermula apabila Ragupati tu dia mendengar. Dia mendengar apa? Dia mendengar penyampai radio memberitahu ada satu kursus khas kan. Untuk apa? Daripada Jabatan Pertanian. Kursusnya menternak lebah. Dengan berbekalkan tanah sekangkang kera. Okey, sekangkang kera ni dia perumpamaan lah.
Perumpamaan. Tanah yang tidak luas. Tanah yang sempit lah. Kan bayangkan kangkang kera tu, tak adalah tanah yang luas. Tulang empat keratnya. Okey, tulang empat kerat ni maksudnya inilah menggunakan tenaga sepenuhnya lah. Ni kaki tangan dia guna macam tu. Encik Ragupati ni nak ceritanya dia seorang yang macam mana? Seorang yang rajin, gigih, tekun. Ni. Dan kalau kamu tengok di sini, ni dia mendengar je kan melalui radio tu, dia esokkan hari tu tanpa berfikir panjang, dia terus masuk ataupun mengikuti kursus. Okey, di sini kita boleh katakan Encik Ragupati ni seorang yang bijak mengambil peluang. Okey, ni kita boleh apa orang kata? Ni tulang empat keratnya ni kan menternak lebah ni. Okey, ni kita panggil, kita boleh katakan Encik Ragupati ni seorang yang tekun, rajin dan gigih. Dekat sini ni. Ni dengan berbekalkan tanah sekangkang kera, kan walaupun tanah kecil, tapi dia tetap juga ingin mengusahakan penternakan lebah ni. Okey. Dekat situ. Nanti kita tengok lagi. Okey, kalau kamu tengok di sini, perenggan yang seterusnya ini, kalau kamu lihat, ni dia juga seorang yang rajin kerana dia apa? Dia menanam pelbagai jenis tumbuhan yang mengeluarkan nektar. Nektar ni maksudnya madu di atas tanahnya. Supaya apa? Supaya kelulut ataupun lebah tadi boleh menyedut nektar tu, madu tadi, madu daripada bunga tu, dan seterusnya menghasilkan madu yang boleh kita gunakan. Macam itulah kalau kita nak ternak kelulut ni, kita kena ada sediakan makanan lah. Makanannya menanam pelbagai jenis tumbuhan yang mengandungi madu. Okey, dan kamu tengok perenggan yang seterusnya, Encik Ragupati juga kita boleh katakan dia seorang yang mempunyai sikap keusahawanan. Apabila dia bijak kan, bijak melihat pasaran apabila madu kelulut ni memberi pulangan yang lumayan. Kita boleh tengok dekat sini harganya 3 kali ganda lebih mahal daripada madu lebah biasa. Sebab tu dah dia menternak madu lebah kelulut ni. Okey, boleh ya murid? Okey, dan satu lagi, kalau kamu lihat berdasarkan petikan tu tadi, kita bincangkan perwatakan. Okey, kita juga bincangkan keistimewaan kelulut. Okey, kita pergi ke slide seterusnya. Okey, yang ni tadi yang kita bincangkan tadi. Okey, perwatakan Encik Ragupati bijak menggunakan peluang, gigih dan tekun, mempunyai sikap keusahawanan, dan juga tentulah dia seorang yang rajin. Okey, seterusnya, keistimewaan kelulut. Lebah kelulut tadi kan? Okey, apa keistimewaannya? Tidak memerlukan tanah yang luas untuk membiakkan kelulut. Kelulut tadi lebah lah, lebah jenis kelulut. Okey, apa lagi keistimewaan kelulut? Kelulut tidak bersengat dan tidak berbahaya. Maksudnya ada kot sengat tapi dia tidak menyengat manusia. Sembaranganlah. Okey, harga pasaran yang tinggi. Tadi kan boleh 3 kali ganda berbanding dengan madu lebah biasa. Menghasilkan madu yang banyak. Okey, boleh ya murid? 2 tugasan yang kamu kena buat. Ulaskan perwatakan
dan ulaskan keistimewaan kelulut. Okey, di sini cikgu telah sediakan jawapan untuk kamu. Untuk kamu buatlah dalam buku tulis kamu. Okey, kita mulakan. Kita ambillah tadi isi-isi yang kita cari tadi kan. Jadi kita masukkan dalam orang kata apa ni? Ulasan kamu menggunakan perwatakan tadi, Cik Ragupati dan keistimewaan kelulut tadi. Kita masukkan dalam ulasan sebanyak 3 perenggan kan. Okey, kita baca sama-sama yang apa yang cikgu telah sediakan ni. Okey, berdasarkan teks susah dahulu, senang kemudian, Encik Ragupati merupakan seorang yang bijak, mengambil peluang. Dia telah mengikuti kursus menternak lebah dengan hanya mendengar satu iklan daripada Jabatan Pertanian di saluran radio klasik. Encik Ragupati juga merupakan seorang yang gigih dan tekun walaupun tanah yang dimilikinya hanya sekadar sekangkang kera. Dia menggunakan tulang 4 keratnya dalam mengusahakan tanah peninggalan bapanya untuk menternak lebah. Selain itu, dia juga seorang yang rajin apabila menanam pelbagai jenis pokok yang mengeluarkan nektar untuk lebah-lebah kelulutnya itu. Akhir sekali, Encik Ragupati mempunyai sikap keusahawanan. Dia berjaya mengeluarkan madu kelulutnya yang mampu memberi pulangan yang lumayan. Okey, ni perwatakan Encik Ragupati. Okey, perenggan yang kedua, okey kamu tengok dekat sini, jarakkanlah daripada buku kamu tu, garis tepi kamu tu 2 jari. Okey, seterusnya keistimewaan madu kelulut adalah tidak memerlukan tanah yang luas untuk memelihara lebah-lebah kelulut. Ini dibuktikan apabila Encik Ragupati hanya memelihara lebah-lebahnya di kawasan tanah yang sempit sahaja. Selain itu, kita gunalah penanda wacana ni kan. Seterusnya selain itu, lebah juga tidak bersengat dan tidak berbahaya kepada manusia. Lebah kelulut ini menghasilkan madu yang banyak terutama musim bunga. Akhir sekali keistimewaan madu kelulut ini terletak pada harga madu lebah kelulut yang 3 kali ganda lebih mahal daripada madu biasa. Keadaan ini membolehkan pengusaha mendapat pendapatan lumayan. Okey, ni perenggan yang kedua. Okey, penutup ataupun perenggan yang ketiga. Okey, kita kena buat penutup lah. Okey, kesimpulannya, untuk berjaya dalam hidup, kita perlulah sentiasa rajin, berusaha serta bijak mengambil peluang yang ada di hadapan kita. Selain itu, ilmu sangat penting dalam membantu kita merancang sesuatu yang ingin kita lakukan. Supaya apa murid? Supaya kita mencapai kejayaan. Okey. Yang ni lah bentuknya dalam buku teks kamu. Kamu tulislah. Kamu tulis dengan tulisan yang cantik. Perhatikan penggunaan tata bahasa kamu. Semak balik setelah kamu tulis. Okey, dekat sini cikgu dah tandakan isi-isi untuk Encik Ragupati, perwatakan Encik Ragupati. Cikgu tandakan dengan highlight warna kuning dan untuk keistimewaan madu kelulut cikgu telah tandakan dengan highlight warna ungu. Okey, itu sahaja PDPR kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.